Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada murid-murid kelas 3 yakin, 3 etika, 3 optimis dan juga 3 arif yang cikgu kasih sekalian. Jadi pada hari ini kita akan teruskan pelajaran kita dengan melihat tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk kenal peratus. Ini merupakan tajuk yang berada pada bahagian hujung untuk bab 3, iaitu bab pecahan, perpuluhan dan juga peratus. Untuk bab ini untuk tajuk ini kita akan lihat apa itu peratus, macam mana kamu nak hasilkan nombor peratus dan macam mana kamu nak buat nombor peratus ni bertukar menjadi pecahan per 100 dan perpuluhan dan sebaliknya lah. Contohnya kamu tukar pecahan per 100 kepada peratus, pecahan perpuluhan kepada peratus kepada pecahan per 100 dan perpuluhan kepada peratus. Jadi secara dasarnya peratus merujuk kepada berapa jumlah kawasan. Contoh untuk sebuah petak 100, berapa jumlah kawasan yang dilorek untuk 100 bahagian. Contohnya, kalau kamu ada 10 kawasan yang berlorek pada 100 bahagian, maka peratus kamu ialah 10%. Jadi kita lihat dahulu di manakah kita selalu lihat nombor-nombor peratus. Kita lihat gambar yang pertama. Tahukah anda lebih daripada 60% kandungan tubuh manusia ialah air? Maksudnya kat sini lebih daripada separuh badan kita ini, iaitu 60%, mengandungi air sahaja. Jadi betapa pentingnya kita perlu jaga pengambilan air supaya badan kita mempunyai kandungan air yang mencukupi. Dan juga kamu lihat 95% kandungan ubur-ubur ialah air. Ubur-ubur yang kamu lihat yang di laut tu mempunyai 95% kandungan air, bermaksud hampir keseluruhan ubur-ubur ialah terdiri daripada air. Selain itu, kalau kamu nak tengok lagi nombor peratus ni, selalu kamu akan jumpa yang pertama apabila kamu sudah selesai menjawab ujian. Contohnya kamu diberi ujian, kemudian dah dimarkahkan. Selalunya guru-guru akan beri markah dalam bentuk macam ni lah: peratus, 88%, 91%, 70% dan sebagainya. Dan kalau kamu lihat sendiri latihan-latihan yang cikgu beri, pada akhirnya cikgu beri markah. Bila markah kamu disemak, kamu akan dapat lihat markah kamu 10/10, 9/10, 8/10. Itu pun sebenarnya kalau kita nak tukar kepada peratus pun boleh, tetapi kita lihat secara lebih mendalam pada konteks ketahuan yang sebelum ni kamu pernah buat, jawab dapat peratus. Selain itu, kalau kamu nak tahu bateri telefon kamu masih banyak atau tidak, kamu boleh lihat kepada berapa peratusan bateri. Sebagai contoh, sekarang ni bateri laptop cikgu ada 100%. Bila 100% bermaksud semua bahagian dalam bateri ini sudah diisi dengan tenaga dan cikgu boleh pakai untuk tujuan mengajar kamu. Jadi kita teruskan lagi dengan melihat beberapa contoh peratus dan bagaimana kamu nak hasilkan peratus daripada sebuah pecahan per 100. Kita lihat contoh 2. Kamu boleh rujuk pada muka surat 104 pada buku teks kamu. Kelas. Kalau kita lihat di sini, diberi sebuah petak 100 yang telah dilorek sebanyak 26 bahagian, 26%. Jadi
macam mana daripada pecahan per 100 ni kamu nak tukar kepada peratus. Cara dia mudah sahaja. Apabila kamu tengok pecahan kamu mempunyai nilai 100 di bawah, maka kamu boleh terus tulis dia sebagai 26%. Okey, simbol peratus cara tulis dia lah, kamu buat satu garisan serong, satu bulat di atas, satu bulat di bawah. Okey, ini ialah simbol peratus. Okey, jadi contoh yang lain, sebutan dia ialah 26. Okey, sebut seperti biasa. Okey, 26%. Okey, macam biasa juga sebutan dia. Okey, sebagai contoh, kita tengok contoh yang lain. Okey, kalau contoh B ni pula. Okey, 74%. Diberi setiap kotak tu sudah dilorek 74 daripada 100 kotak. Masa 74 bahagian sudah dilorek. Okey, secara yang sama juga, sekiranya pecahan kamu punyai penyebut 100, maka kamu boleh terus tulis dia kepada nombor peratus. Tulis saja 74 dan kamu buat simbol peratus, maka kamu sudah dapat nombor peratus tersebut, 74%. Okey. Okey, kita lihat contoh di bawah. Okey, contoh seterusnya. Okey, soalan tu, sebut markah ujian dalam peratus. Okey, yang pertama 88%, dan yang kedua 91%. Jadi menggunakan cara yang sama. Okey, sekiranya pecahan per 100 kamu ialah per 100, maka kamu boleh ambil sahaja nombor di atas, 88%. Maka kalau 91%, penyebut sudah 100, kamu boleh bawa sahaja nombor ini 91%. Okey, kita lihat kalau nombor itu mempunyai satu digit sahaja. Sebagai contoh, 3/100. Okey, jadi macam mana kita nak tukar pada pecahan? Okey, cara tukar dia. Okey, kita naikkan sikit. Okey, kita naikkan sikit. Okey, kalau 3%, sekiranya kamu sudah lihat nombor kamu sudah menjadi, penyebut dia ialah 100. Okey, sekarang ni penyebut dia 100. Bawa sahaja 3 dan terus kamu tulis simbol peratus. 33%. 3%. Tak, maaf. Okey, contoh yang lain. Bagaimana pula kalau pecahan tu tidak per 100 lagi, cikgu? Okey, contohnya 15/50. Okey, untuk yang ini kamu boleh gunakan cara pecahan setara. Tukarkan penyebut di bawah ini kepada setara dengan angka 100. Okey, dan dapati untuk jadikan 15/50 kepada 100, kamu perlu darab 2. Okey, kalau berdarab 2, kamu akan dapat 30/100. Maka jawapan akhir kamu ialah 30%. Okey, itu untuk kalau pecahan kamu per 50. Seterusnya, kalau pecahan kamu per 25. Okey, contohnya 8/25. Cikgu nak jawapan kamu dalam peratus. Okey, cari apa yang setara. Nak jadikan 25 kepada 100, bermaksud kamu kena darab 4. Okey, 8 kali 4 sama dengan 8, 16, 24, 32/100. Maka jawapan akhir kamu ialah 32%. Okey, mudah saja kalau pecahan kamu sudah per 100. Apabila penyebut kamu sudah 100, maka kamu boleh terus tukarkan nombor di atas kepada nombor peratus tanpa banyak cara yang sukarlah. Bawa sahaja nombor ini ke sebelah sini dan tulis terus simbol ini. Itu sahaja cara untuk kamu tukar nombor itu menjadi peratus. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang lebih sukar sedikit. Okey,
Kalau kita nak buat arah yang berlainan, contohnya contoh cikgu beri kamu 15%. Berapakah bahagian kotak per 100 yang perlu dilorek? Contohnya kamu ada ini. Kita buat dalam bentuk ini. Soalan cikgu. Sekarang kamu ada 15%. Kita besarkan sedikit supaya tak nampak. Kepada area, kita besarkan dia. Jadi berapa kawasan yang perlu dilorek? Kita ke area balik. Berapa petak yang perlu dilorek? Cara mudah dia ialah berapa petak yang perlu dilorek? 15%. Kalau kamu lihat tadi, kita insert satu simbol equation iaitu pecahan. Kita lihat di sini, kita masukkan satu pecahan. Kelas. Jadi cikgu ajar. Cikgu ajar tadi. Kalau 15% bermaksud kamu boleh bawa keluar 15 ini ke sini. 15 buat per, nak tahu berapa per, kamu lihat simbol ini. Tadi kalau kita sudah lihat, kita tukar kepada simbol angka 100. Maka jawapan kamu ialah 15%. Ini cara paling mudah untuk kamu tukar nombor kamu menjadi. Jadi kita dapat tadi, kita sudah tukar. Maka yang di atas ialah 15, sama dengan nombor ini. Dan yang di bawah ialah 100. Maka jawapan kamu ialah 15/100. Ini ialah kotak 100. Maka berapa petak yang kamu perlu lorek? Kita lorek dahulu 10. Kita insert warna merah. Dan kita lorek lagi 5 lagi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lorek lagi 5. Maka ini ialah kotak 100 yang mewakili 15/100. Kalau soalan kamu diberi 70%, maka berapa pecahan dia? Cara dia sama sahaja. Kita buat di bawah ini. 70%. 70% kamu nak tukar kepada pecahan per 100 supaya kamu nak lorek. Cara dia, kamu lihat nombor di atas, nombor ini. Yang pertama ini kamu tulis sebagai 70 per 70 di atas sebagai perangka dan kamu buat per. Berapa nombor di bawah, kamu nampak simbol ini, kamu terus tukar kepada 100. Maka jawapan kamu ialah 70/100. Jadi barulah kamu boleh lorek kawasan yang ini. Kita dah dapat tadi, yang ini ialah 70/100. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inilah contoh kalau 70%. 70 petak sudah dilorek dengan warna merah. Itu untuk soalan yang mempunyai nombor peratus dan kamu nak tukar kepada pecahan per 100. Jadi kita lihat soalan dalam buku teks ini. Kita lihat 47%. Kita nak tukar kepada peratus, jadi kita ambil nombor yang ini. Dia menjadi pengangka.
per, kita tukarkan ini kepada peratus dia, iaitu kalau peratus bermaksud per 100. Okey, perkataan peratus juga boleh kamu rujuk dalam bentuk pecahan, iaitu per 100. Cuma nilai peratus ini mewakili kepada satu bentuk nombor yang lain, iaitu kamu guna simbol peratus. Tapi pada hakikat dia, kamu boleh samakan dia dengan perkataan per 100. Simbol peratus sama dengan per 100, bermakna secara automatik kamu tahu pecahan kamu ialah per 100. Okey, itu sahaja untuk tukar pecahan nombor peratus kepada pecahan per 100. Okey. Dan kalau kita lihat pada minggu lepas, cikgu sudah ajar macam mana kalau nombor per 100 ini nak tukar kepada perpuluhan. Sebagai contoh, 42% murid kelas 3 alfa ialah perempuan, nyatakan dalam perpuluhan. Okey, sekiranya kamu ada 42%, dia nak jawapan dalam bentuk perpuluhan. Cara paling mudah cikgu boleh beri, sekiranya kamu tak tahu nak tukar secara terus kepada perpuluhan, kamu tukar dahulu kepada nombor pecahan per 100. Okey, kita padam dulu sebab nombor peratus ni agak pelik simbol dia. Okey, sama dengan 42 per 100. Okey, jadi kamu sudah dapat 42% ini seperti yang kita belajar pada minggu lepas. Kalau 42 per 100, kamu letak satu titik pada sebelah kanan sekali, kamu gerakkan 2 kali ke sebelah kanan sebab ada 2 sifar, maka kamu akan dapat jawapan kamu ialah sifar perpuluhan 42. Okey, 42% sama dengan 42 per 100, sama juga dengan sifar perpuluhan 42. Okey, itu cara paling ringkas kamu nak tukarkan pecahan per 100 kepada perpuluhan. Kamu kena kenal pasti pecahan per 100 dahulu daripada angka peratus, barulah kamu boleh tukar kepada angka perpuluhan. Okey, seterusnya. Okey, kalau 8%. Okey, 8%. Kita nak tukar kepada nombor perpuluhan. 8% sama dengan ada 8 per 100, 8 per 100. Jadi cara nak tukar dia, letak satu titik pada sebelah sini. Ada berapa sifar? 1, 2. 1, 2. Letak titik di sini, tempat sifar ini kamu letak sifar. Jadi jawapan kamu ialah sifar perpuluhan sifar 8. Okey, 8% sama dengan 8 per 100, sama juga dengan sifar perpuluhan sifar 8. Okey. Dan yang terakhir, bagaimana pula kalau sifar perpuluhan 69 kamu nak tukar kepada pecahan pada peratus. Okey. 69. Okey, 69. Sifar perpuluhan 69 kamu dapati kalau kamu nak tukar kepada nombor per 100 ialah kita terbalikkan cara tadi. Kalau kita gerak ke sebelah kanan sebanyak ke sebelah kiri 2 kali, kita gerak balik ke sebelah kanan 2 kali. 1, 2. 69 per 100 sama juga dengan 69 per 100 sama juga dengan 69%. Okey, itu sahaja serba ringkas untuk topik hari ini. Sekejap lagi cikgu akan beri latihan berkenaan dengan topik yang kita belajar. Jadi hari ini kita sudah lihat macam mana kamu nak buat nombor pecahan nombor peratus, kamu nak tukar kepada pecahan per 100 dan pecahan per 100 kepada peratus, pecahan nombor peratus kepada perpuluhan, nombor perpuluhan kepada peratus.
Jadi serasanya paling penting kamu kena tahu ialah macam mana kamu nak tukarkan angka perpuluhan kepada bentuk pecahan per 100. Sekiranya kamu sudah boleh tukar secara terus, contohnya perpuluhan kepada peratus, kalau kamu dah faham konsep macam mana nak tukar pecahan per 100 kepada perpuluhan dan sebaliknya, jadi tak ada masalah, kamu boleh skip terus cara yang ini dan kamu fokuskan sifar perpuluhan 9. Kamu dah tahu sifar perpuluhan 9 sama dengan 69 per 100. Jadi 69 per 100 sama dengan 69 per 100. Okey. Jadi cikgu harap serba sedikit kamu fahamlah macam mana kamu nak tukarkan pecahan nombor peratus kepada pecahan per 100, angka perpuluhan kepada peratus, peratus kepada pecahan per 100 dan peratus kepada perpuluhan. Okey, jadi sekejap lagi cikgu akan beri latihan. Tak banyak, mungkin dalam beberapa soalan sahaja. Jadi kamu jawab dalam layout worksheet. Nanti kamu dah siap, kamu boleh hantar screenshot kepada cikgu dan cikgu akan semak. Kalau ada kesalahan, cikgu akan betulkan. Jadi setakat itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Jadi cikgu harap kalau ada kekurangan dan kalau kamu tak faham, kamu boleh tanya terus kepada cikgu secara personal message. Dan insyaAllah cikgu akan balas nanti. Jadi itu sahaja. Sebentar lagi cikgu akan beri latihan. Boleh jawab betul-betul. Kalau ada salah, terjawab salah, kamu boleh cuba jawab lagi, tak ada masalah. Sebab live worksheet tu tak ada berapa banyak kali percubaan yang kamu boleh buat. Boleh terus jawab sahaja. Jadi itu sahaja yang ingin cikgu sampaikan. Semoga bermanfaat dan kamu boleh faham. Jadi kita akan bertemu lagi pada pengajaran yang seterusnya. Okey. Jadi itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menjawab latihan yang diberi.